الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, yakni di dunia dan di hari akhirat. Seterusnya marilah jika mendengar pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan amaran kepada umat Islam di akhir zaman. Mereka akan berdepan dengan bencana yang berkait dengan agama, sehingga umat Islam menjadi lemah. Hadisnya ialah tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha wa qala qailun aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qala la bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl ولا ينزعن الله المهابة منكم في قلوب عدوكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن ويقذفن الله في قلوبكم الوهن وقال قائل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. Yang bermaksud umat-umat yang lain, yakni musuh-musuh kamu di kalangan umat yang bukan Islam, akan mengelilingi kamu, akan mengepung kamu, seperti orang-orang yang mengelilingi hidangan yang lazat
menjemput, mencubit, menggigit dan memamah makanan itu serta menelannya. Lalu seorang sahabat bertanya, adakah jumlah kita di masa itu sedikit? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedikit. Jumlah kamu ramai, tetapi seperti buih yang berada di air banjir, buih yang ringan yang tidak ada isi, dihanyut oleh air banjir dengan mudah. Sebabnya Allah mencabut kehebatan diri kamu yang dirasakan oleh musuh-musuh kamu, dan Allah mencampakkan ke dalam hati-hati kamu penyakit alwahan. Lalu seorang sahabat bertanya, apakah penyakit alwahan itu, wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlalu kasih kepada dunia dan takutkan mati. Bencana yang diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan berlaku. Kerana cakap-cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, diberitahu kepadanya ilmu perkara-perkara yang berlaku dia akan datang, yang akan dialami oleh umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka menganut agama yang diradai oleh Allah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Walaupun ajaran Islam itu ajaran yang tinggi, ajaran yang mulia, mengatasi segala ajaran yang lain. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama yang benar Islam ini ditinggikan, dimuliakan, dimenangkan, mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Sejauh mana tingginya Islam itu, sejauh mana juga umat Islam berpegang dengan ajaran Islam. Apabila umat Islam berpegang dengan ajaran Islam, tinggi dan mulialah mereka. Apabila mereka meninggalkan ajaran Islam, jatuh dan hinalah mereka. Maka berlakulah apa yang telah diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila umat Islam mengalami kezaliman pemimpin-pemimpin, raja-raja yang memerintahnya meninggalkan ajaran Islam setelah diberi hak pemerintahan oleh Allah,
mereka leka dan lalai. Maka Allah menghukum mereka. Apabila tanah air umat Islam dijajah oleh orang-orang yang bukan Islam. Bukan saja tanah air umat Islam ini dijajah, penjajah-penjajah itu membahagi-bahagikan tanah air umat Islam dan penduduknya di kalangan kuasa-kuasa penjajahan. Ada yang dijajah oleh Inggris, yang dijajah oleh Perancis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Itali, dijajah oleh Soviet Union, dijajah oleh China, dijajah oleh Siam dan sebagainya. Mereka membahagi-bahagikan tanah air umat Islam sesama mereka. Mereka mengangkut hasil-hasil bumi yang ada di dalam negeri umat Islam. Mereka memperhambakan umat Islam. Apabila umat Islam meninggalkan ajaran Islam, mereka berpecah kepada kaum dan bangsa masing-masing, berjuang di atas semangat kebangsaan masing-masing. Bangsa Arab dengan kebangsaan Arab, bangsa Turki dengan kebangsaan Turki, bangsa Parsi dengan kebangsaan Parsi, bangsa Afghan dengan kebangsaan Afghan, bangsa di India dengan semangat keindiaannya, bangsa di alam Melayu ini dengan semangat Melayunya. Mereka jadikan bangsa mengatasi Islam. Ada yang meletakkan Islam sama dengan bangsa. Islam adalah Islam, bangsa adalah bangsa. Allah Ta'ala membahagikan manusia berbagai-bagai bangsa di dalam dunia ini. Berbagai-bagai bahasa yang digunakan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Allah menjadikan manusia berbagai-bagai bangsa dengan berbagai-bagai kebolehan, berada di tanah air berbagai-bagai hasil, supaya mereka berhubung dan berkenal di antara satu sama lain. Berlaku tolong menodong di kalangan manusia. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Di antara tanda-tanda kebesaran Tuhan itu, Dia menjadikan langit dan bumi dan menjadikan kamu berbagai-bagai bahasa yang dituturkan dan berbagai-bagai warna kulit. Itu adalah kebesaran Allah. Adapun hubungan manusia dengan Islam, Allah membahagikan manusia 3 bahagian saja, 3 kelompok saja, 3 puak saja. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, hingga akhir ayat. Yang pertama, kumpulan orang-orang yang beriman, percaya kepada perkara yang gaib, mendirikan sembahyang, membelanjakan harta benda. Kumpulan yang pertama manusia yang beriman,
yang mengerjakan amal yang saleh, berpegang dengan kitab Allah di kalangan berbagai-bagai bangsa di dalam dunia. Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, yang melawan itu, sama sahaja. Sama ada kamu memberi peringatan kepada mereka atau tidak memberi peringatan kepada mereka, sama sahaja. Mereka tidak percaya. Mereka menganggap serupa sahaja Islam dan tidak Islam. Sama sahaja. Ini kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di kalangan manusia itu ada orang yang berkata, saya beriman, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka tidak sedar mereka menipu diri mereka sendiri. Yang ketiga ialah kumpulan munafik yang berpura-pura Islam, datang ke masjid, mengerjakan haji, melakukan kerja Islam, hatinya tidak percaya kepada Islam. Kumpulan munafik. Allah membahagikan tiga kumpulan sahaja. Yang Islam, yang beriman, yang terang-terang kafir melawan, yang berpura-pura Islam. Tiga kumpulan sahaja. Mudah-mudahan Allah jadikan kita kumpulan yang beriman dan Islam. Tetapi kumpulan yang beriman dan Islam ini melakukan kelemahan, tidak beramal dengan ajaran Islam, menyebabkan mereka diratah oleh kaum yang lain. Setelah mereka diberi kemenangan oleh Allah, dipimpin oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang telah berjaya menakluk dunia dan memimpin dunia 1300 tahun lebih, sehingga penjajah barat terpaksa mencari napas melalui pengembaraan yang dilakukan oleh Marco Polo, Vasco da Gama dan lain-lain lagi, kerana dikuasai oleh dunia Islam. Tiga benua dikuasai oleh dunia Islam, menyebabkan barat dan musuh-musuh Islam tidak bermaya di masa itu. Tetapi di akhir zaman ini, umat Islam diratah oleh musuh-musuh mereka, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Sebabnya kehebatan umat Islam sudah hilang. Kehebatan tidak ada lagi kerana mereka meninggalkan ajaran Islam. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma nabtaghi al-'azz bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita adalah umat yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan Islam. Sekiranya kita mencari kemuliaan yang lain daripada Islam, kita menerima hukuman yang hina, menerima hukuman penghinaan daripada Allah. Umat Islam jadi umat yang lemah. Rasalah kita pada hari ini betapa lemahnya umat Islam. Hilang kehebatan, ditimpa penyakit alwahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu sayang pada dunia, menerkam kepada dunia, kepada duit, pangkat dan sebagainya, meletakkan dunia mengatasi ajaran Islam, tanpa kita sedari dunia adalah bayang.
kalau dikejar bayang itu tidak dapat. Rugi dunia dan rugi akhirat. Dunia yang dimakan, yang dibelanja, hilang sehari dua sahaja. Islam yang muliakan kita ditinggalkan, menjadi hina selama-lamanya. Dihinggapi oleh penyakit penakut, penyakit pengecut. Takutkan mati. Umat Islam di zaman dahulu bersama dengan Islam bersedia untuk mati, kerana mereka menjadi mati bersama Islam, mendapat bahagia di hari akhirat. Kita bukan mati bersama Islam, bermati dengan dunia, bermati dengan wang, bermati dengan pangkat, bermati laksana semut yang mati di dalam gula, tikus yang mati di dalam padi dan beras. Mati yang hina, bukan mati kerana menegakkan Islam. Namun Allah menyatakan Islam tidak boleh dipadamkan. Cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, macam mereka nak padamkan pelita minyak dengan hembus sahaja. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Marilah kita menuju ke arah cahaya itu untuk menyelamatkan diri kita bersama dengan Islam. Hanya Islam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang menuntut dan berpegang lain daripada Islam, dia tidak diterima dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. يا موافق الصابرين وفي القرآن أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, menghisap hati kita, menghisap amalan kita, menghisap perangai kita. Sebelum kita dihisap, dihadapkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Itu sahaja petunjuk yang benar yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya marrah sallallahu alaihi biha 'ashra." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita mendapat syafaatnya dan bersama dengannya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم انصرنا في المعركة الانتخابية لإقامة الحكومة الإسلامية والأمر بالمعروف ونهي المنكر. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من خدعنا، اللهم عليك من مكرنا، اللهم عليك من صدنا عن سبيلك يا عالم الغيب والشهادة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا